Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang pula kan. Kepala pun jadi pening dah kan. Sibuk sangat jadi pening tu. Selamat pagi dan selamat malam. Waalaikumsalam kepada semua saudara-saudara saya, follower-follower saya yang saya sayangi, yang saya cintai. Semoga kalian semua dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah, dimudahkan rezeki tuan-tuan yang menonton malam ni. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya minta tuan-tuan share dulu sebab isu ni saya dah sangat lama dah. Satu individu yang bukan warga negara ni yang lebih-lebihan lah. Sebenarnya saya pun dah tak ambil tahu pasal dia banyak lah tuan-tuan. Sebab saya cuba fokus, kita nak fokus banyak benda lagi. Pertama kita nak bantu orang kan. Yang kedua kita nak cuba mertabatkan agama Islam dan juga mempertahankan hak-hak orang Melayu. Jadi alhamdulillah lah. Tapi baru ni saya agak terkilan saya agak terkilan dan saya agak kecewa. Baru-baru ni tuan-tuan sendiri pun tahu siapa dia. Saya sebut tu lah. Individu yang dikenali sebagai Long Tiger ni kan. Sebenarnya saya pun tak mau ambil tahu hal dia tuan-tuan. Tuan-tuan, benda ni tuan-tuan, kalau tak cakap pun orang akan kata boring kan. Cerita habis-habis cerita pasal Long Tiger kan. Tak habis-habis cerita. Saya dah sangat lama tuan, betul tak? Saya, siapa yang perlu tahu lah, saya dah tak ambil tahu hal dia dah cukup lama dah kan. Tapi hari ni saya terpanggil tuan-tuan. Jadi tuan-tuan minta tolong share. Saya bukan nak buat live banyak-banyak dah pasal dia ni. Tapi sebab dulu saya beritahu saya malas nak layan dah. Tapi yang ni isu ni agak dahsyat jugalah. Saya pun tak biasa tengok lagi sampai tahap ni kan. Saya pun biasa kena tangkap kan. Saya biasa duduk dalam juga kan. Tapi saya tak biasa pertikaikan kerja polis. Saya tak biasa pertikaikan IPK mana ke IPD mana, saya tak biasa mempertikaikan. Walaupun kadang-kadang kita buat laporan tu pun tak jalan, laporan tu pun saya tak biasa pergi ambil lawyer, pergi buat pertikaikan apa yang kita buat kan. Cuma kita serah pada pihak polis, kita yakin dengan pihak polis, itu sahaja. Tapi agak malang tuan-tuan kan. InsyaAllah orang Singapura InsyaAllah boleh datang. Saya terbuka lah pada siapa-siapa yang nak datang ni insyaAllah. Okey, jadi isu tentang Long Tiger ni, tentang isu Long Tiger ni yang tak habis-habis ni tuan-tuan. Sebenarnya saya pun agak malas lah kan. Kita pun dah banyak kerja kita nak buat, nak layan pasal dia ni. Saya pun rasa dah, walaupun kes saya ni masih di mahkamah, tetapi saya agak geram lah. Saya kecewa dan gerak, cukup marah tuan-tuan. Pertama sekali dia gunakan lawyer dia sendiri, mempertikaikan integriti PDRM. Tuan-tuan boleh tengok dalam page dia Long Tiger Fan tu. Pertama saya cakap tu terang. Pertama sekali dia menggunakan lawyer dia. Suara dia ni dia tak cakap. Dia gunakan suara dia. Dia gunakan suara dia melalui lawyer dia. Saya tak marah lawyer dia. Kerja lawyer macam tu lah. Kerja lawyer memang macam tu lah. Jadi sekali lagi saya akan terangkan tuan-tuan impact dia, impact yang besar untuk orang Melayu dan untuk orang Melayu tuan-tuan, sebab dia pun Islam. Okey, untuk orang Melayu. Tuan-tuan tolong share video ni. Saya minta kali ni tolong share tuan-tuan. Sebab video memang lewat malam lah. Saya pun baru balik daripada majlis sikit. Tetapi saya pun malas nak lain. Baru tengok dia rasa geram lah. Tuan-tuan tolong share video ni tuan-tuan. Supaya orang Malaysia dapat tahu apa sebenarnya. Jangan kita rasa lah tak habis isu ni tuan-tuan. Memang tak habis isu, tapi saya akan cerita efek dia belakang hari tuan-tuan. Okey. Pertama sekali dia baru-baru ni dia buat 2 live. Okey. Dia buat 2 live, percakapan tu dengan adalah media-media yang datang di, tak silap saya, di istana mahkamah di Putrajaya. Mahkamah di Putrajaya kan? Istana mahkamah kan? Jadi di Putrajaya. Okey. Cuba mempersoalkan integriti polis, terutamanya integriti di IPK Johor dan juga Datuk Ayub Khan. Tuan-tuan, kita kenal Datuk Ayub Khan ni macam mana? Kita kenal Datuk Ayub Khan ni macam mana tuan-tuan?
seorang yang tegas, yang berintegriti, seorang yang betul-betul cukup bermaruah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang ketua polis Johor. Dan kita semua selut. Orang Malaysia ni tak kira bangsa, kaum, agama, selut kerja yang dibuat oleh Datuk Ayub Khan. Tetapi agak malangnya sekali Istana Kehakiman, minta maaf, tetapi agak malang sekali individu yang kosong, yang tak ada apa ni, gunakan lawyer dia mempertikaikan Datuk Ayub Khan dan juga IPK polis. Cukup melampau, cukup biadab bagi saya. Cukup melampau dan cukup biadab. Tak ada lagi kita tengok, tuan-tuan. Okey, hari ni saya nak buka habis, tuan-tuan. Nak saya buat live. Tak apa, benda ni bukan saya yang pergi cari lah. Bukan saya yang pergi cari. Saya tunjuk, tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan akan tengok semua sendiri. Sebentar. Okey, sebentar. Okey. Okey, yang ni saya nak cerita, tuan-tuan, dikeluarkan oleh, tak nampak pula ni. Okey, tuan-tuan nampak, dikeluarkan oleh JPN sendiri. Kalau dia nak saman, dia suruh dia pergi saman JPN lah. Kalau dia nak saman, suruh dia pergi saman JPN. Okey, saya bagi clear sikit. Okey, kalau dia nak saman, suruh dia pergi saman JPN. Dia duit banyak kan? Okey, di sini tunjuk bahawasanya dia MyCas dia tak ada lah ni. Dia tak boleh renew MyCas dia. Sebab apa, tuan-tuan, dia tak boleh renew MyCas dia? Pertama sekali, orang yang ada MyCas ni, pertama sekali, mak atau ibu atau ayahnya warga negara Malaysia. Tetapi manusia ni, mak dan ayahnya bukan warga negara Malaysia. Slow sikit. Lagi dia kacau. Slow sikit. Sound. Okey. Dia adalah kosong, tuan-tuan. Nanti saya beritahu, tuan-tuan. Yang dia cuba nak samankan saya. Tunggu lepas ni. Sebab sebelum ni saya ada perasaan kasih sayang lagi lah. Bukan kasih sayang pun, tuan-tuan. Saya ada peri kemanusiaan. Kalau benda ni saya akan buat, dia ada anak bini. Saya tahap tu, tuan-tuan, walaupun dia lawan dengan saya, dia buat macam-macam saya ada peri kemanusiaan, saya tak mau buat. Tetapi hari ni cukup, bagi saya cukup biadab lah keadaan macam ni. Saya akan teruskan kita punya program, insya-Allah. Lepas ni kita akan atok lah untuk ke pusat immigration pula, insya-Allah. Dia dah kosong, tuan-tuan. MyCas pun tak ada, apa pun tak ada, tuan-tuan. Tapi hari ni kerana ada duit, melalui peguam, dia mempertikaikan IPK Johor. Dia mempertikaikan IPK Johor dan juga Datuk Ayub Khan. Saya rasa cukup marah lah, tuan-tuan. Saya cukup marah, tuan-tuan, benda ni. Sebab saya antara orang yang saya hormati, antara yang saya hormati dan saya seronok, yang kita rasa bangga dengan Malaysia ni, antara satunya Datuk Ayub Khan. Sebab begitu tegas, tuan-tuan tengoklah berapa kes scammer lah, berapa kes penyelundupan dadah yang terbesar yang ditangkap, yang dapat ditangkap oleh tangan Datuk Ayub Khan sendiri. Tetapi individu ini cukup biadab, saya beritahu, tuan-tuan. Dia boleh mempertikaikan, mempersoalkan Datuk Ayub Khan. Sehingga kan Datuk Ayub Khan kena buat keluar statement satu untuk dia, bahawasanya IPK tak membocorkan apa-apa maklumat yang diberi oleh peguamnya sendiri. Subhanallah. Tuan-tuan, okey, saya nak terangkan, tuan-tuan. Tuan-tuan kata, tuan-tuan tengok utusan rimba duk cerita pasal Long Tiger lah, duk ni, saya tak mau campur benda-benda ni, tuan-tuan. Tapi saya duk tengok komen, tak habis-habis show Long Tiger, tak habis-habis show Long Tiger, tuan-tuan. Memang tak habis-habis, tuan-tuan. Sebab apa tak habis-habis, tuan-tuan? Kalau kami nak buat tak tahu, kadang pun boleh. Tapi tuan-tuan kena faham. Saya bukan ketua, tuan-tuan. Saya sebagai macai orang Melayu, saya sebagai terima apa-apa daripada orang Melayu, kita untuk martabatkan bangsa Melayu ni, tuan-tuan kena faham ni, tuan-tuan. Saya nak beritahu, saya macai, saya bukan ketua ke apa, tuan-tuan. Kalau saya nak pergi buat isu ni, saya bukan nak jadi ketua. Saya hanya macai, mengambil suara-suara tuan-tuan untuk membawa ke pihak atasan. Inilah saya. Okey, tuan-tuan, saya nak beritahu, tuan-tuan. Jika si Long Tiger ni boleh menang saman ke atas saya ke apa ke, ataupun kes-kes dia lain, ini akan jadi satu inspirasi kepada puak-puak Burma pendatang haram ni semua, tuan-tuan. Tuan-tuan faham tak benda ni? Bila jadi, kalau kata dah dia menang, tuan-tuan, tuan-tuan kena fikir sendirilah. Lepas ni puak-puak Rohingya Burma, yang pelarian-pelarian yang bukan datang secara
bukan pendatang asing yang untuk bekerja, tapi pendatang asing tanpa izin ni, mereka akan besar kepala, tuan-tuan. Mereka akan besar kepala. Sebab apa saya kata mereka akan besar kepala, tuan-tuan? Ya, ada idol mereka. Idola mereka, tuan-tuan. Oh, telah menang kes. Lepas ni orang Malaysia tak boleh buat lebih kurang. Kita pula sebagai pendatang, tuan-tuan. Benda ni bukan isu kecil, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Saya sengat lama dah, tuan-tuan. Saya sengat lama dah, tuan-tuan. Sebab apa saya malas nak campur? Sebab saya ada peri kemanusiaan ni. Saya nak bagi tahu kepada Long Tiger, kalau tengok live aku ada peri kemanusiaan. Aku dah bagi tahu kat kawan-kawan hang sendiri. Aku dah peri kemanusiaan sebab aku tak mau buat apa, sebab aku fikir hang dah nak bini. Walaupun hang Burma ke, hang Rohingya ke, tu lantak hang lah. Tapi aku fikir sebagai manusia. Aku bukan kejam. Aku bukan takut. Aku warga negara, nak takut apa? Tapi aku fikir hang dah nak bini, tak apalah. Hang sengak puang, hang buatlah kerja hang, menega ke apa, semua cukup. Kita pun tak mau campur apa, tuan-tuan. Asalkan hang berubah, duduk elok, hormati orang Malaysia, tak payah nak buat provokasi. Tetapi individu ni tak serit-serit nak buat kerja ni. Tak serit-serit, tuan-tuan, mereka nak buat kerja ni, tuan-tuan. Sampai mempertikaikan Datuk Oyuk Khan, tuan-tuan. Tuan-tuan sendiri tahu Datuk Oyuk Khan ni siapa dia. Individu yang hebat, tuan-tuan. Tetapi dimalukan oleh ni. Si Long Tiger yang tak ada apa-apa identiti. Tuan-tuan dah tengok, saya tunjuk tadi kan. Mikas dia kosong. Bukan saya yang buat keluar. JPN yang buat keluar. Nak sama JPN. Tuan-tuan dah nampak? Nak tengok sekali ke? Nak tengok, saya tunjuk sekali lagi. Nak tengok, saya tunjuk sekali lagi. Sudah, tuan-tuan, no? Tidak boleh Okey, saya baca lah, tuan-tuan. Dengan ini dimaklumkan permohonan kad penalan Abdul Hamid bin Abdul Hamid dengan nombor kad penalan dia tidak dapat diluluskan atas sebab-sebab yang tercatat di bawah. Berikut adalah masalah yang dikenal pasti. Masalah rujuk unit MyKas, permohonan MyKas kali pertama. Catatan permohonan ditolak panel MyKas pada bil 9/2020 bertarikh 6 hari bulan 5 2020, baru lagi. Sila rujuk kedutaan negara asal ibu bapa atau UNHCR untuk urusan dan pertanyaan lanjut berkaitan dokumen pengenalan. Jadi dia kosong. Dia kosong. Saya pun tak minat nak cerita pasal dia, tapi dia kosong sekarang ni, tuan-tuan. Dan saya akan bawa isu ni kepada immigration sekarang. Dah sampai dah waktu dia. Dah sampai dah tiba waktu hang. Aku tak akan berdiam diri sebab apa hang mempertikaikan Datuk Oyuk Khan. Cukup melampau individu ni, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir sendirilah apa yang saya cakap ni, tuan-tuan. Kata dia menang kes ni, tuan-tuan, menjadi satu inspirasi kepada pendatang-pendatang haram yang lain duk ada sini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita negara Malaysia tidak mentandatangani, nak sebut pun dah ni dah. Kita tidak mentandatangani tentang UNHCR ni, tuan-tuan. Jika Malaysia tanda tangan tentang UN ni, tuan-tuan, maka ketahuilah, tuan-tuan, bahawa mereka ada hak sama seperti kita, dan mereka akan lebih lagi. Sebab apa? Dunia yang fokus pada mereka. Yang hari ini negara-negara yang diterima oleh UN ni seperti Amerika Syarikat, Australia, New Zealand dan lain-lain, tuan-tuan. Tapi lihatlah di Amerika sana macam mana, tuan-tuan. Puak-puak Burma Rohingya ni lari pelarian ni pergi duduk Amerika, dipindahkan ke negara ketiga, mereka boleh ada lesen pistol. Sama seperti rakyat Amerika Syarikat. Mereka boleh buat bisnes macam-macam. Sekarang pun, tuan-tuan, mereka tak ada apa, kita pergi tengoklah di kawasan-kawasan seperti mana di Selayang, di tempat-tempat Rohingya, tuan, di Pulau Pinang sendiri pun ada. Di bawah komputer mereka dah boleh buka kedai, jadi taiko lah, jadi bos lah, jadi tauke lah, jadi apa ni, ayah anda long apa ni semua, tai kucing semua ni, kan? Apa nak jadi dengan bangsa kita, tuan-tuan, akan datang. Sebab tu saya nak minta, tuan-tuan, bukan saya sahaja, bukan utusan rimba saja, bukan Donjai saja, bukan Botak Buan saja. Saya nak minta tuan-tuan sendiri semua ada tanggungjawab. Kita ke rakyat Malaysia kena bersatu padu tekan isu ni. Isu ni dah sampai ke tahap maksimum. Sampai dia berani mempertikaikan IPK Johor dan juga Ketua Polis Johor, Datuk Oyuk Khan, Maidin Pichir. Tuan-tuan, saya biasa kena tangkap, tuan-tuan. Saya biasa didakwa, tuan-tuan.
Dan sampai sekarang ni pun tuan-tuan, saya di dalam jaminan mahkamah lagi. Tak habis lagi kes saya. Tapi saya tak biasa nak kutuk pihak polis. Saya tak biasa buat live kutuk pihak polis. Saya tak biasa mempertikaikan Ketua Polis Pulau Pinang. Sebab apa? Kita rakyat Malaysia, kita tahu undang-undang. Dan kita tahu kalau benda tu menggunakan undang-undang, kita lawan cara undang-undang. Tak ada sampai nak panggil media-media semua nak buat cerita ni semua seolah-olah nak memburukkan imej PDRM sendiri. Benda ni tuan-tuan, jangan boring lah tuan-tuan. Benda ni jangan boring lah. Saya beritahu tuan-tuan. Kita tak boleh nak pergi buat cara, kalau tak ada undang-undang, dia ni lama dah. Saya beritahu ni, kalau tak ada undang-undang, dia ni dah lama dah. Saya beritahu. Tapi kita ada undang-undang, kita rakyat Malaysia, kita hormati undang-undang dalam Malaysia. Dia sendiri cakap lain-lain. Korang cakap, korang tahu undang-undang. Korang ingat aku tak tahu. Tu dia. Mana orang yang berumah boleh ajak kita pula undang-undang, tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya agak marah dengan ni, tuan. Satu berumah boleh ajak kita pula undang-undang. Lepas tu dalam live dia kata apa? Korang-korang ni mau tak sekolah. Aku tak sekolah. Hang tulis pun tak betul. Ambil mai tengok. Dah sikit SPM ke tak? Aku bodoh-bodoh ni SPM pun dah. Dia boleh kata kita semua tak sekolah orang Malaysia. Tak biadab lagi. Nak tunggu apa lagi? Lepas tu nak screenshot pula. Siapa-siapa yang maki dia nak hantar saman kepada semua. Cukup hebat, cukup dahsyat lah orang ni. Siapa yang maki hamun dia tu, dia nak ambil screenshot, dia nak suruh lawyer dia hantar surat saman. Ni bagi aku nak beritahu kat hang ni. Hang saman lah semua orang aku nak tengok. Hang saman semua orang aku nak tengok ni. Hang dah lebih sengak dah. Aku sengak, aku tak mau campur kan. Tapi hang dah hari ni dah aku rasa dah sampai tahap maksimum lah. Hang dah berani kacau kerja PDRM, hang dah berani test market, test nama Datuk Ayub Khan. Lepas ni hang nak beli test apa? Hang nak test raja-raja Melayu pula lepas ni. Hari ni dia boleh test LPK Johor. Hari ni dia boleh test Datuk Ayub Khan. Lepas ni dia tak boleh test lah. Istana Negara ke, Agung kita ke, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir sikit, tuan-tuan. Bukan isu ni, isu individu saya dengan dia. Isu individu saya dengan dia, biar saya selesaikan di mahkamah. Saya tak suruh tuan-tuan campur apa-apa. Biar itu selesai dengan mahkamah. Saya isu individu saya dengan dia. Tetapi ni isu, tuan-tuan sendiri fikir lah. Lesen kedai dia tu kedai nama bini dia. Saya nak beritahu tuan-tuan. Tuan-tuan kena buka mata tuan-tuan. Bukan saya nak cerita pasal masalah saya individu dengan dia. Tak. Hari ni dah sampai tahap kemuncak. Dia berani mempertikaikan IPK Johor. Dia berani mempertikaikan Datuk Ayub Khan ni. Cukup sampai kemuncak lah bagi saya. Kalau kita nak sengat, nak biar lagi, saya tak tahulah apa jadi. Saya bukan nak menyuruh tuan-tuan buat apa-apa kepada dia. Ni statement saya beritahu lah. Dalam live saya, bukan saya nak suruh tuan-tuan pergi tabuh dia ke apa. Tak, tuan-tuan. Tapi kita kena desak sebagai rakyat Malaysia. Kita ada hak. Kita kena desak ni pihak immigration. Dan saya pun akan atur dengan kawan-kawan saya yang lain. Yang mana kena saman. Saya, Utusan Rimba, Ijam, Joseph Prakash. Lagi siapa-siapa yang kena saman. Kita akan bergerak sekarang. Kami akan bergerak ke immigration. Dan kami nak tahu siapa dalang di belakang dia ni. Kenapa dia begitu kebal sangat hari ni. Kita akan ambil lawyer. Kita akan ambil lawyer benda ni. InsyaAllah ada lawyer-lawyer yang bersama-sama dengan saya. Cukup orang cukup hebat. Orang-orang perjuangan. InsyaAllah. Dia nak tengok sangat kan. Dia nak tengok sangat kan. Orang Malaysia kan. Tak apa, kita buat. Kita sebagai orang Malaysia ikut undang-undang. Bukan pergi perang labuh dia. Tidak. Saya tak bertanggungjawab jika berlaku atas dia apa-apa pun. Sebab saya bukan perangai macam tu, tuan-tuan. Dulu bukan main kan. Pergi cari jebat lah. Pergi cari yang tu lah. Nak pergi bergaduh dengan YB Izam tu yang Melaka tu lah. Nak pergi cari nak cari Syed Saddiq lah. Tu lah, tuan. Tu tara tak dapat lagi IC biru. Ni kalau dapat IC baru cakap apa, kata aku Burma pula. Saya aku tunjuk apa. Tutup sikit. Ni sini gambar saya lah, IC saya. Bukan aku Burma, aku kad biru tau. Tu tak dapat kad biru lagi, tuan-tuan. Tak layak mengundi pun boleh persoalkan. Saya bukan nak cerita pasal politik, tapi dah boleh persoalkan Syed Saddiq. Boleh mempertikaikan YB Nur Hizam, Melaka hari tu. Boleh naik kereta pergi cari YB Nur Hizam. Kita yang pergi mengundi berapa puluh tahun ni, tuan-tuan, yang pergi mengundi setiap kali PRU ni pun, tuan-tuan, tak ada sampai berani tahap tu. Yang ni kalau dapat IC biru, saya ingat YB bukan dah belasah dengan dia.
Orang yang tak reti menghormati undang-undang Malaysia. Sembang undang-undang sekarang. Lari tinggal motor masuk hutan kelapa sawit, apa cerita? Cabang orang ni dah lain. Motor pun tinggal hutan kelapa sawit, lari. Sembang semua, bimbang Tuan-tuan tahu isu dia. Okey, saya pergi jumpa. Tuan-tuan tahu isu dia di mana? Masa tu dia kawan dengan Joseph Prakash lah. Masa tu Joseph Prakash pun tak tahu. Saya tak salah kalau dulu pun saya bisa berkawan dengan dia. Kita tak tahu. Walaupun saya tak kisah tuan nak kawan dengan Myanmar ke Bangladesh ke, janji hang bagus sudah lah. Okey, saya cerita tuan di Masjid India di Masjid India tuan-tuan, saya sendiri cerita ada video dia pergi buat serang dengan Joseph di Masjid India. Tuan-tuan tahu tak kes tu kes apa? Perempuan cashier tu sendiri cerita saya, wallahi wa tallahi wa billahi baru ni, hanya kerana lambat keluar resit saja dia nak gaduh. Sampai tahap tu, dia punya dahsyat. Dia punya dahsyat sampai tahap tu tuan-tuan. Tuan-tuan fikirlah apa nak jadi. Jadi saya harap tuan-tuan semua tolong support betul-betul tuan. Jangan duk maki lah bila kita cerita pasal mereka. Tuan-tuan kata meluat lah. Meluat lah tuan-tuan. Benda ni efek dia untuk kita juga tuan-tuan. Kalau menang ni kita akan juga akan ke SPRM. Kita akan korek macam mana boleh dapat surat beranak. Tak, kita bukan nak suratkan, kita nak tahu. Rakyat Malaysia dia ada hak untuk nak tahu tentang surat beranak dia. Yang kita dapat tahu, alamat pun tidak wujud dalam surat beranak tu. Dan kita nak tahu siapa dalang yang bagi surat beranak ni semua. Kita akan korek habis-habisan, all out kali ni. All out kali ni tuan-tuan. Saya cukup paling tak boleh terima bila dia kata kat Datuk Ayub Khan. Individu yang menjadi inspirasi kepada saya, ketegasan beliau, ketulusan dalam menjalankan tugas beliau, Datuk Ayub Khan, yang banyak kes-kes besar yang dapat ditangkap, dihandle oleh Datuk Ayub Khan. Dan kita sebagai rakyat Malaysia berterima kasih dan kita memuji Datuk Ayub Khan. Tetapi hari ini individu yang tak ada dokumen berani mempertikaikan menggunakan lawyer dia sendiri. Saya tak mahu kat lawyer dia. Lawyer cari makan. Lawyer semua cari makan, cari ini kerja mereka. Itu kita tak boleh marah. Lawyer tu kerja lawyer lah. Tapi dia berani menggunakan lawyer dia untuk mempertikaikan IPK Johor dan juga Datuk Ayub Khan Maidin PC. Cukup biadab dan cukup satu tamparan hebat kepada seluruh rakyat Malaysia ni. Satu tamparan yang hebat seluruh rakyat Malaysia tuan-tuan. Jadi insyaAllah sekadar ini dulu tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan, bukan saya nak meracun fikiran tuan-tuan, benda ni fakta. Jari JPN sendiri yang buat keluar statement tu. Bukan saya pergi korek. JPN sendiri yang buat keluar. Sebab dia ada kes saya dengan mahkamah kan. Jadi kita ada law by law lah, step by step lah. Saya dah tunjuk dah kat tuan-tuan tadi tentang MyKas dia. Dia adalah kosong. Tak ada berkejadah pun ni. Dan saya nak minta polis, terutamanya PDRM, tolong kemas ini kan nombor IC dia, bahawasanya dia tidak memiliki IC. Dia tidak memiliki nombor IC. Nombor IC dia tak ada. Kalau naik kereta tak ada road tag, walaupun kereta tu dulu ada road tag, kalau naik kereta tak ada road tag, kalau kena tahan, apa jadi? Kereta tu akan disaman ataupun mungkin akan disita. Sama lah seperti mangkuk ni. Kalau dulu dia ada MyKas, kita tak tahu macam mana dia dapat. Mungkin ada bayar ke apa, kita tak tahu, saya tak tuduh. Tapi hari ni JPN dah buat keluar, dia tak ada MyKas dan dia tak boleh renew balik. Maknanya kosong. Dia boleh dihantar balik ke negara asalnya. Tak mau kalau pergi ikut mak bapak dia pergi duduk US. Itu saya kita boleh beritahu. Kosong. Tapi macam mana, sebab apa kita tak buat lagi satu peringkat lagi immigration. Hari ni saya cerita tuan-tuan. Lepas ni kita akan pergi ke immigration pula insya-Allah. Kita akan pergi ke Malaysia. Immigration, pusat immigration, dan kita akan step by step lagi, banyak lagi step. Abang ada sabang sah. Lepas ni kita akan buat all out. Saya beritahu all out. Kita akan buat. Saya bersama-sama tuan-tuan juga. Rakyat Malaysia hari ni. Saya bersama-sama dengan tuan-tuan rakyat Malaysia. Kita akan bongkarkan dia ni all out. Saya tak mau kata saya hero tak. Sama-sama dengan tuan-tuan. Isu dia kes apakah rogo ke apa tu semua saya tak mau ambil tahu. Itu dalam siasatan mahkamah, kes apa ugut ke semua tu saya tak mau ambil tahu. Saya beritahu, saya tak menuduh dia apa-apa pun. Itu biar mahkamah menentukan siapa salah, siapa tak salah. Itu kerja mahkamah. Kita bukan macam dia nak bertikaikan ikut skor semua. Tapi kita akan all out dia punya
pembongkarannya insya-Allah. Jadi itu saja tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf kalau suara saya kasar, bahasa tadi mungkin terguris kawan-kawan saya yang leleh. Saya minta ampun, minta maaf tuan-tuan. Insya-Allah. Jadi saya minta ampun, minta maaf. Tuan-tuan minta ampun, minta maaf. Jadi insya-Allah tuan-tuan, saya pun ingat setakat ini dulu tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan tolong share benda ni, dan memang dia kosong dan berani mempertikaikan IPK Johor dan Datuk Seri Ayub Khan Maidin PC. Ini cukup dahsyat. Jadi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.